Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat datang aku lagi Sabahamilah sama channel. So, apa khabar semua? Tanya lagi Tadi tanya dah. Okay. Selamat Hari Raya Haji kepada anda semua. Okay. So, beraya tu elok-elok. Jangan main becun. Kalau makan daging lembu tu jangan makan banyak-banyak. Okay. Takut jadi bosan makan lembu pas ni. Tak adalah. Saja je bosku. So kali ni nak sembang pasal apa ni? Sembang pasal Pogba kembali ke Juve. Tapi yelah, dia kembali sebab dia duduk di MU ni, dia macam pisang sikit. Aku tak tahulah apa masalah dia sebenarnya. Dia duduk dekat ni. Dia sebenarnya tim penting juga. Tim ni dia support kepada player. Macam contohnya kalau manager okey, kau boleh main dengan dia, dengan taktikal dia apa semua, okey, dengan posisi yang dia bagi dekat kau boleh main. Tapi kalau kau pisah dengan tim, payah agak. Macam contohnya tim tu dia tak harmoni, macam tu, tak harmoni disebabkan oleh peti sejuk jadi kapten ke apa. Tapi aku dengar peti sejuk maintain sebagai kapten. Mungkin player suka ke apa. Okey, aku tak faham lah apa sebenarnya yang membuatkan dia tak suka sangat duduk di MU, and then dia kembali ke Juve. Okay. Mungkin MU sekarang ni dah tak macam dulu, macam tahun 2011-12 dulu yang dia duduk di MU bawah Ferguson dulu. Dan masa tu dia macam dikira budak lagi lah. Okay. Dia main pun 3 kali je main. Lepas tu dia pergi ke Juve 2012 sampai 2016 dia pergi ke Juve tu, bagi aku surprise lah, sebab dia pergi tu tiba-tiba dia tu meletup. Skor 28 gol, banyak. Dan Pogba dekat Juve dekat MU lain. Memang macam tu. Siapa yang follow Pogba tahulah macam mana dia main. Dia main lebih confident, garang, dengan France pun lain. Tapi bila pergi ke MU, geng MU sukalah sebab masa tu dia buat hashtag ni Pogba. Aku pun ingat macam dia continue lah Pogba tu. Dia dengan apa yang dia buat di Juve tu, dia continue di MU. Tengok okey lah dia main tu okey. Cumanya duduk kat MU ni banyak game yang dia main 154 game, tengok skor 29 je. Macam tu So tak ada sangat impact. Dia ni kalau reti guna, kalau dia pun okey apa semua, sebenarnya best. Pogba ni dia memang talented. Dia bukannya macam player yang cikai-cikai, bukan. Dia ni okey, cumanya dia ada masalah dekat MU tu. Dan dia kembali ke Juve sebagai free agent. Macam tu. Dan jelah, mungkin nak dijadikan sebab MU dah tak main CL, dia nak pergi ke Juve. Macam tu lah. Tapi itu masalah dia dengan agent dia. Tahulah apa yang berlaku sebenarnya. Tapi dia pergi ke Juve lah. Okay. Pogba pergi ke Juve, bagi aku tamparan juga buat MU. Sebab MU sekarang bawah Tan Hag ni tengah nak rebuild. CR dengar cerita tak nak keluar pun. Tu yang aku fikir macam itulah. Kalau dia press ni dia buat cerita. Okay. Media ni dia nak jual berita apa semua, dia buat cerita lah. CR nak belah lah apa semua. Tak ada pun. Tan Hag cakap CR memang dia tak nak travel, lepas tu dia tak nak keluar pun. Dia nak stay situ. Dan yalah, CR pun kalau nak keluar susah juga sebenarnya, sebab dia pergi, dia confirm main tak? Kalau dia pergi ke Bayern Munich, walaupun Bayern cakap dia tak nak beli. Contohnya Bayern, kita letak Bayern lah. Bayern nak baik ke dia main? Okay, ni bukan CR dulu. Macam tu lah. Jadi dia duduk situ. Dia hutang budi dekat MU, ataupun dia tengok projek Tan Hag ni cerah. Macam tu lah. Okay. Kalau Tan Hag cakap target cup season ni apa semua, dia so confident. Macam tu player. Okay. So MU so far tak ada lagi player yang bagus yang design, cumanya Malaysia seorang lah. And then berita yang terbaru juga macam si Eriksen MU dapat, tapi yang kelakarnya coach Brentford ni dia lawan dengan MU. Okay, MU nak si Eriksen, dia boleh cakap yang dia confident Eriksen to stay. Okay,
Dia menganjing apa, aku tak sure. Cumanya kelab sebesar MU ni, okay, Eriksen pula daripada aku duduk Brentford baik aku game MU. Mesti dia fikir macam tu kalau fikir secara logik. Tapi coach Brentford ni boleh fikir yang Eriksen ni macam dia nak duduk di Brentford, macam tu. Okay. Tapi Eriksen ni lepas dia okey balik, dia pergi ke Brentford. 10 game dia main tu, 10 game dia main dengan Brentford, daripada 30 poin tu Brentford dapat 22 poin. Tengok dia punya tu impact dia, besar impact dia. Tu kelab kecil tu, kelab yang biasa. Dan bila dia main balik dengan Denmark, impact dia ada. Macam dia nak kembali ke zaman dulu lah. Kali-kali sebelum Eriksen masuk, 28 game 24 poin, 28 game 24 poin. Dan diorang fikir mungkin kita akan turun balik, tapi tengok stay kan. So bagi aku, kalau Eriksen ni duduk di MU, dia naikkan MU balik lah. So midfielder MU tu, dia ada, maknanya boleh buat plan, boleh supply ball kepada striker atas tu, macam tu lah. Jadi Eriksen ni memanglah dia tak habis lagi, cuma dia ada masalah itu je yang dia tumbang itu, dan umur dia panjang. Lepas tu bila dia dah okey balik, dia dah confident, doktor pun cakap okey apa semua balik, okey lah, main je lah balik. Dan memang dia, yelah, bila dia berhenti dengan cara macam tu, maksudnya dia bukan berhenti sebab dia dah habis peak dia dah finish, bukan, tapi sebab dia ada masalah itu yang dia tumbang tu, itu je. Okay. Tapi selain pada tu, okey je dia. Macam tu So baguslah bagi aku Eriksen pergi ke MU. Kalau dia dapat, memang super lah. Okay. MU mungkin dapat orang yang kedua lah selepas tu Malaysia tu Dan yang ketiga, Barca berhutang dengan kelab 19 kelab. Yang paling banyak Liverpool, Barcelona. Kelakar kat Barca ni, dia beli player macam-macam. Rupanya kelab sebesar Barca tu berhutang banyak rupanya. Dengan Liverpool paling banyak, 20 juta lebih. So tak ada apa juga. Memanglah aku pernah dengar, sebab aku pernah dengar sebelum ni, macam kalau kelab tu beli player, contohnya 100 juta, kadang dia tak bayar cash pun, ataupun dia tak bayar lump sum 100 juta, dia bayar 20 dulu, tahun depan 20, macam tu lah. Okay. Tapi Barca ni dia buat macam tu pun, dia still, dia macam, dia tengah teruk sekarang. Jadi itulah, dia kena manage lah dia punya financial dia tu. Frankie de Jong tu, dengar ke cerita ada Barca still hutang dia lagi apa semua tu. Kalau dia nak keluar pun, aku rasa boleh lah kot keluar, cari kelab yang stable sikit. Okay. Daripada duduk kat kelab yang macam tu. Sebab Barca ni dia kelab besar so dia nak kembali balik lah ke zaman stable dia tu. Itu je. Tapi bila aku dengar, bila aku baca tu, lawak jugalah sebenarnya. Sebab kelab besar bosku, bukan kelab kecil. Bukannya kelab yang macam Elche ke, bukan. Ni kelab yang menang CL, ada Messi ni, cerita dulu pernah pegang player yang main pun siapa, power semua kan, yang daripada dulu sampai ke sekarang player semua power. Tapi tengok berhutang dengan kelab tu. Orang atasan tu macam mana dia manage kelab power, tapi macam mana orang tu dia manage, kelab tu macam mana. Itu yang membuatkan kelab jadi pisang. Macam tu Jadi aku rasa tak ada apa dah aku nak sembang untuk kali ini. Untuk siapa yang baru tengok channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita bertemu lagi pada waktu lain. Channel sama channel Study bosku. Okay. So kalau MU dapat Eriksen, power lah. Okay. Sebab coach Brentford tu confident tu, dia boleh pegang lagi tu. Tapi yang aku baca tadi lah, dia tulis set tu medical lah sebenarnya. Itu je. Okay. Study boss.